Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Tahukah anda wujud aplikasi yang dapat membantu kita menjana pendapatan tanpa memerlukan kita untuk mengeluarkan modal dengan hanya membaca artikel yang disediakan ataupun menonton iklan dan juga menjawab soal selidik. Di waktu pandemik ini, tentunya ia menjadi pilihan buat kita untuk mendapatkan wang tambahan dengan cara mudah tanpa memerlukan kita untuk keluar bekerja selain dapat menampung kelangsungan hidup tatkala kita kehilangan kerja. Namun, sejauh manakah aplikasi seperti ini dibenarkan dalam Islam atas penggunaannya? Dan adakah pendapatan yang kita perolehi daripada sumber tersebut halal digunakan? Bagi merungkai segala persoalan, kita jemput ke Tijarah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman selaku pengarah urusan Elzal Syariah Solution Sdn Bhd. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Doktor, jana duit tanpa modal. Dengan sahaja ayat seperti ini, saya pasti ramai di luar sana akan tertarik untuk menceburkan diri lagi-lagi di musim pandemik ini. Ramai yang terkesan pendapatan, hilang pekerjaan dan sebagainya. Sebagai contoh ya, aplikasi Cashzine. Aplikasi ini menyediakan pelbagai artikel tentang isu semasa, sukan, teknologi dan lain-lain. Pengguna hanya perlu membaca artikel tersebut dan akan diberi ganjaran berbentuk koin yang mana ia boleh ditukarkan kepada wang ringgit. Hanya dengan baca artikel kita boleh jana pendapatan dan itu semudah saja, Doktor. Adakah aplikasi seperti ini dibenarkan dalam Islam untuk jana pendapatan? Dan jika ya, apakah kontrak ataupun akad yang terlangsung antara pengguna dan juga pihak pembangun aplikasi ini, Doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada semua. Persoalan yang dilontarkan tadi, adakah kita semua boleh menggunakan aplikasi seperti yang disebutkan tadi dengan hanya sekadar membaca artikel dan kemudian tidak perlu mengeluarkan sebarang kos. Jadi sebenarnya masih ada usaha yang digunakan. Jadi kalau dari sudut Islam, apa sahaja kita nak dapat harta, kita mesti ada dia punya sebab dia. Jadi kalau dalam konteks sebab ini, dia bekerja lah. Kerjanya adalah kita membaca ataupun kalau ada orang tu dia menyapu, kalau ada orang tu dia buat kerja-kerja pejabat. Jadi atas sebab tu dia dapat gaji. Maka dalam konteks ini, pihak pembangun aplikasi itu memberikan kita ruang untuk kita membuat bacaan kerana dengan membuat bacaan itu mereka akan mendapat lebih banyak pengiklan-pengiklan ataupun artikel-artikel sponsor. Daripada situlah mereka dapat dana untuk mereka buat pembayaran kepada pembaca. Walau bagaimanapun, konsep tersebut kena dilihat dari sudut kontrak. Tadi telah ditanyakan dari sudut kontrak sama ada boleh dari sudut Islam. Dari sudut Islam, hukum asalnya adalah harus. Tetapi ada di sana syarat-syarat yang perlu kita lihat dan perincikan supaya keharusan itu kekal. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Iaitulah perkara asal, original hukum untuk perkara-perkara berkaitan dengan muamalat ni khususnya adalah harus, sehinggalah ada dalil yang mengharamkan. Lalu kerana itulah kita perlukan kepada seseorang yang ada credibility untuk menyemak dia punya terms and condition. Jadi kalau aplikasi yang disebutkan tadi, saya cubalah tengok sikit. Tapi saya dapati bahawa term and condition dia tak jelas. Dan kita dapat lihat juga sebelum kita join apa-apa, kita kena tengok dulu komen-komen rating yang orang bagi. Jadi dekat situ kita dapat lihat bahawa aplikasi tersebut kelihatan belum stabil. Lalu itu akan mendedahkan kepada banyak orang merasa ditipu. Walaupun mungkin bukan ditipu, tapi kerana produk pasti belum stabil dari sudut bugs-nya dan seumpamanya. Maka dekat situlah maksud saya, apa yang kita nak faham adalah macam contohnya ada yang kata dia dapat koin 500 tapi besok dia buka hilang koin dia.
Jadi kalau itu berlaku, di manakah kita nak rujuk? Ada tak dekat dalam apps itu menunjukkan kita boleh rujuk di mana-mana? Jadi kalau tak ada, maka itulah akan jadi perkara asalnya adalah hukum harus menjadi gharar. Gharar ni artinya ada ketidaktentuan untuk kita rujuk. Padahal kita dah buat kerja, kita dah baca artikel yang dikehendaki baca, kita dah komen apa yang nak dikomen. Tapi lepas tu kita tidak dapat apa-apa, maka itu menjadikan kita dizalimi. Jadi sebab itu kita nak tahu, satu, term and condition dia kena baca. Kedua, kestabilan aplikasi tersebut dan di mana ia didaftarkan dan syarikat apa. Dan yang ketiga, bagaimana nak menghubungi syarikat ini dengan mudah ataupun sangat sukar ataupun tak ada layanan langsung kepada orang yang bertanya. Maka semua itu akan menjadikan kita, kalau terlibat juga, akan jadi buang masa. Seolahnya kita terlibat dengan satu perkara, akhirnya kita pun tak tentu, kita habiskan masa membaca pelbagai artikel yang sebahagian besarnya mungkin tidak ada nilai ilmiah pun, hanya berita-berita gosip saja mungkin, tapi akhirnya kita tak dapat apa-apa. Jadi samalah juga terpakai untuk apa-apa aplikasi yang lain. Pastikan kita sudah melakukan semakan, kerana akad memang tak susah untuk dibuat, tapi mesti ada bau-bau akad itu ataupun kontrak itu di dalam terms and condition. Sebab itu adalah keadaan moden zaman sekarang. Aplikasi semua, hubungan dia dengan kita, kita tak ada hubungan atas kertas, nak chop stamp, duty, semua tak ada. Tapi kita kena tengok bila kita daftar, apa terms and condition dia. Maka di situlah yang patut menjadi pedoman kepada kita untuk membuat keputusan. Jadi itulah seringkas. Baiklah doktor, dengan terma yang kurang jelas dan gharar bagi mereka yang sudah menjana pendapatan menerusi aplikasi ini, adakah wang yang diterima itu sah dan halal untuk digunakan? Okey, bagi saya, kalau mereka yang sudah berjaya dan sudah pun mendapat pulangan, maka kita boleh katakan hukum asalnya macam dia kekalkan hukum asal lah. Ya, maknanya dia dah buat apa kerja dan dia jelas apa yang dia dapat itu sesuai dengan apa yang dia buat dan dia pun rasa puas hati, maka pada ketika itu saya kira boleh kekal pada hukum asal, iaitulah harus. Boleh diambil wang terbabit untuk perbelanjaan dirinya. Walau bagaimanapun, dia kena sentiasa berhati-hati untuk tidak meletakkan apa-apa wang di dalam akaun dia ataupun e-wallet kalau ada. Jadi aplikasi terbabit sekiranya tak jelas di manakah dia akan digunakan duit terkumpul daripada e-wallet tu akan digunakan untuk apa, jangan. Ya, nanti akan jadi susah, akan jadi hilang dan seumpamanya. Jadi kalau boleh cashkan dengan segera koin tersebut kepada duit, cashkan secepat mungkin lah. Jadi jangan tinggalkan di dalam e-wallet itu dengan tanpa sebab, kerana ia boleh membawa pula kepada riba apabila mungkin dia orang akan gunakan duit itu kepada tempat-tempat yang tidak patuh syariah. Gitu. Okey doktor, kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Tijarah selepas ini mengenai cash zin, halal atau haram, jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan Tijarah. Kita sedang membicarakan tentang cash zin, jana duit tanpa modal, halal atau haram. Dan kita bersama lagi dengan Dr. Zaharuddin. Doktor, menerusi aplikasi ini juga, pengguna boleh mendapat bonus apabila memberikan referral code kepada pengguna lain sehingga pengguna lain tersebut menggunakan aplikasi itu. Dan apabila pengguna referral code ini bergiat aktif dalam aplikasi tersebut, kita akan dapat bonus tambahan di atas aktiviti mereka itu. Adakah perkara ini dibenarkan dalam Islam atau sebenarnya ia bercanggah dengan syarak, doktor? Baik, jadi kalau yang pertama kita kena pecahkan kepada beberapa. Yang pertama sekali, referral code untuk kita mendapat faedah ataupun dapat commission di atas penggunaan orang lain, kita akan dapat sikit lah mungkin. Jadi konsep referral code dalam Islam harus hukumnya, kerana ia adalah sama dengan simsarah, iaitu brokerage. Samalah juga macam kita jadi broker rumah dan hartanah. Kita tolong jualkan rumah tu, bukan jual, kita tolong carikan pembeli, kita tolong layan
potential buyer, maka semua itu akan melayakkan kita dapat 2% sebagai contoh. Lalu konsep referral code masih lagi diharuskan kerana kita pun tak ada keluarkan apa-apa duit. Kita keluarkan tenaga untuk tolong promote sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua sekali yang disebutkan tadi ada bonus. Bonus tu kira-kiranya macam commission lah kan. Jadi commission ni kita kena jelas, patutnya dalam sistem yang digunakan oleh pembuat aplikasi kena boleh track dan trace daripada mana datangnya jualan A dan B, A dan C. Katalah jualan A dan B dan C datang daripada referee iaitulah Z, maka dia akan dapat automatik dapat kesan. Baik, jadi konsep ini masih lagi hukumnya harus selagi mana apa yang kita jual dan kita tolong promote itu benda yang harus. Tapi kalau kita promote itu adalah benda yang syubhat ataupun yang haram, yang ada inti yang tidak mematuhi syariah, maka kita dikira orang yang bersubhat dalam menyampaikan perkara yang tidak diharuskan. Maka ketika itu kita punya pendapatan pun tidak haruslah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi ada menyebutkan lakna Rasulullah akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah orang yang makan riba, yang memberi riba, yang penulis dan juga yang menjadi saksi. Demikian juga disebut bahawa lakna Rasulullah SAW fil khamri 10. Dilaknati oleh Rasulullah dalam orang yang terlibat dalam arak 10 golongan. Yang tukang perah, yang tukang bawa, yang tukang beli, yang tukang macam-macam lah. Semua 10 golongan yang terlibat tu semua. Jadi kalau kita refer artikel ataupun berita yang tidak betul, yang artikel yang ada mengandungi yang tidak halal, maka ia akan menjadikan kita punya pendapatan juga ada benda salah. Jadi bagi saya bonus tu, kalau artikel tu semua okey dan bonus tu kita tahu berapa percentage dia ada disebut dalam term and condition dengan jelas, maka ia boleh dianggap harus. Baik doktor, itu berkenaan jana duit menerusi aplikasi CashZine. Sebenarnya banyak lagi aplikasi tersedia lain yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan dengan hanya melihat video iklan yang disediakan dan juga menjawab soal selidik. Aplikasi-aplikasi seperti ini menjadi saranan utama di laman web dan juga blog di internet sebagai salah satu inisiatif untuk menjana pendapatan tambahan ketika ini. Menurut doktor, adakah ia wajar dilakukan untuk menjana pendapatan atau jika ada inisiatif lain, kita digalakkan untuk memilih inisiatif lain? Baik, bagi saya ia boleh dilaksanakan khususnya bagi mereka yang kurang kemahiran-kemahiran yang lain kerana kita tahu masyarakat kita ada pelbagai latar belakang. Bagi mereka yang mempunyai kemahiran, yang lebih baik adalah menjana dengan apa-apa sahaja yang boleh meningkatkan pengetahuan kerana ia akan menjadi lebih sustainable, lebih lestari ataupun lebih berdaya saing dan bertahan lama. Jadi kalau jenis macam tadi ini, kita bolehlah untuk jangka pendek dalam keadaan tak ada peluang di luar sana yang boleh kita buat, nak keluar pun susah. Maka boleh, bagi saya tak ada masalah selagi mana kita jelas perkara yang saya sebutkan tadi, syarat, siapa orang sana, macam mana nak hubunginya, kita tahu. Jadi ketika itu dihukumnya haruslah. Ya? Dan kita sebarkan benda-benda yang harus sahaja, dan it's okay. Jadi ia adalah lebih baik bagi mereka yang tidak ada pengalaman untuk ceburi berbanding kita terpaksa beli stok, kemudian kita nak jual, kita pun tak berapa pandai nak menjual, akhirnya kita kerugian dengan stok yang tersadai. Jadi kalau perkara yang macam tadi, kita gunakan usaha. Ada orang dia gunakan usaha pergi jadi rider. Kan? Jadi rider juga satu usaha kerja yang berat. Jadi macam ni dia tak larat, dia tak ada motor, dia bahaya, dia tak mau dan seumpamanya, maka dia jadi tukang pembaca dan tukang bagi semakan macam tadilah buat kaji selidik dan seumpamanya. Bagi saya ia adalah satu ruang yang betul, boleh diambil peluang. Malah saya dengan rakan-rakan juga ada syarikat yang kami sendiri bina, yang patuh syariah, yang kita bina untuk ada sifat-sifat yang macam yang kita sebut tadi. Ada refer and earn, dia kita tak perlu modal. Contohnya kalau tuan-tuan boleh rujuk satu website syariahscreener.com. Jadi kami buat satu website yang ada algorithm base untuk pelaburan patuh syariah. Jadi kalau ada orang yang boleh tolong kempen, dia akan dapat referral code dan dia akan dapat 20% commission. Jadi itu adalah
bagi saya ciptaan dan bumi putera kita, warga Malaysia Muslim, jadi yang patut kita ambil juga. Sebab tu sekarang ni ada banyak sangat pilihan. Cuma mana yang kita rasa lebih boleh memberi nilai kepada kita, itu yang terlebih baik. Ya, jadi sama juga macam kami juga ada buat satu myclass.com, myclaaz.com. Di dekat situ ada banyak program yang dijual oleh trainer dan kita boleh tolong jualkan tanpa kos, kita dapat komisen 2.5%. Jadi bukan hanya aplikasi luar negara, aplikasi dalam negara ada lebih selamat sebab kita lebih mudah untuk tahu siapa ownernya, di mana syarikatnya untuk kita rujuk dan kita bantah kalau ada apa-apa dispute berbanding company di Filipina, di China yang kita tak tahu asal usul, dan kalau dia songlap duit kita pun dihilang pun kita redha je. Jadi itu adalah perkara yang perlu kita pertimbangkan. Wallahu a'lam. Doktor, terakhir sebelum kita berhenti lihat sekejap, bagaimana pula dengan mungkin content creator yang menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan video penstreaman dan mereka menjana pendapatan daripada situ? Apakah sebenarnya yang boleh kita teliti dari segi pelaksanaan video tersebut yang diperbolehkan dalam syarak? Baik, saya tak ada berapa kejelasan bagaimana kaedah yang dibuat tadi. Cuma kalau kita kata konten, semua orang sama juga macam kita buat konten untuk artikel, kita buat konten untuk YouTube kan, kita buat konten untuk mungkin TV Hijrah kalau ada diterima oleh TV Hijrah. Jadi kita dapat upah di atas konten tersebut bila mana orang tonton. Ya, ada orang dia buat konten, dia main game tak salah saya kan. Dia main game, ramai-ramai orang tengok, dia pun dapatlah ada komisen sikit. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik untuk kita bincangkan dari sudut hukum. Tapi bagi saya, hukum asal tetap adalah harus selagi mana ianya tidak mempunyai kandungan yang diharamkan. Kalau sekadar hiburan, ada tata cara hiburan yang masih diharuskan. Ya, bukan semua hiburan itu menjadi haram tapi maknanya kita tengok berpada-pada, dan kalau nak kata saya nak tanya saya secara umum, boleh saya kata hukum ni tetap harus selagi mana belum ada yang jelas bercanggah. Kalau kita buat trading yang benda haram, kalau kita buat penstreaman, konten kita adalah benda-benda yang membuka aurat, yang mengaibkan orang, prank yang berbahaya dan seumpamanya, maka di situ akan jatuh haram lah. Jadi tapi kalau kita buat benda-benda macam ada orang putih dia buat content creator apa, anak dia main game saja, bukan main game, main-mainan, bukan main game, main-mainan pun dapat beratus juta daripada YouTube kan. So jadi itu sebenarnya hukum dia harus selagi mana tidak ada mendedahkan aib dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baiklah, kita akan berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Baiklah, kembali lagi dalam Tijarah. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman membincangkan mengenai Cashzine, jana duit tanpa modal. Baiklah, Doktor, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, mungkin sepatah dua kata dan kesimpulan daripada topik kita pada hari ini. Silakan, Doktor. Baik, jadi kesimpulan saya sebenarnya Cashzine tadi bukan tak ada modal, bukan tanpa modal, tapi dengan modal. Modalnya apa? Usaha dan kerja. Jadi samalah juga macam yang penstreaman online, sama buat konten, samalah juga dengan buat bacaan, buat kaji selidik. Semua itu melalui usaha, macam orang menjadi rider tadi. Jadi bagi saya, satu topik yang menarik untuk program tijarah sesuai dengan tajuk tijarah perniagaan. Ini adalah bentuk-bentuk perniagaan yang ringan-ringan, yang boleh hasilkan pendapatan kecil-kecilan dan boleh membantu masyarakat kita yang sedang sukar sekarang ini. Jadi saya yakin perkara ini patut dieksplor oleh syarikat-syarikat tanah air khususnya, kerana ia akan lebih memberikan keyakinan kepada masyarakat kita kerana lebih dekat untuk mereka hubungi dan juga untuk mereka bincang dan seumpamanya. Dan sebagai akhirnya saya ingin membawakan hadis Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali mar'u min aina akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan pasti datang di satu zaman kelak, ramai orang tak ambil indah daripada mana sumber dia dapat duit, daripada sumber yang halal atau haram. Jadi kita harap walaupun kita nak mudah, jangan kita anggap semua yang mudah itu
kita boleh asal dapat duit kita ambil, jangan. Kita kena faham bahawa hidup kita ada kematian dan kemudian ada hukum hakam yang ditentukan oleh Islam yang perlu kita sentiasa ambil kira kerana ia akan memberikan kesan kepada ibadat kita, kerana keberkatan yang hilang akan menjadikan hidup kita tiada banyak nilainya di sisi Allah SWT. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Semoga kita semua diberkati dan dapat stick kepada pekerjaan yang tanpa modal ataupun dengan modal yang kecil. Sangat bagus untuk kita melihat cara-cara punca dapat pendapatan pada waktu yang sangat sukar ini. Wallahualam. Amin, insya-Allah. Waalaikumsalam. Baiklah, dengan ini kita sudah pun menghampiri penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman selaku pengarah urusan Elzar Syariah Solutions Sdn Bhd di atas penjelasan dan perkongsian yang sangat memberi impak positif kepada kita semua. Dan berdasarkan perkongsian doktor sebentar tadi, jelaslah bahawa teknologi moden yang wujud pada hari ini boleh dijadikan sebagai alat untuk kita menjana pendapatan. Namun sebelum kita memulakan sesuatu perkara, terutama yang melibatkan urusan keuangan, cukupkan diri kita dengan ilmu terlebih dahulu agar kelak ia tidak membinasakan kita dan membawa kita ke jalan yang tidak diredai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dengan tangan-tangan kamu ke arah kebinasaan. Fikir-fikirkanlah. Sekian dari saya Hana Ismail untuk malam ini. Kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.